Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa dalang sebenar kepada himpunan Turun Anwar ini? Menjadi tanda tanya siapa sebenarnya dalang kepada himpunan Turun Anwar itu. Siapa dalang utamanya, watak utamanya, mastermind-nya. Sebelum kita nak tengok siapa mastermind, siapa yang menjadi dalang utama terhadap himpunan Turun Anwar ini, kita lihat dulu tindakan Tun Mahathir sepanjang zaman. Tun Mahathir dikatakan sebagai kini adalah bapa perpecahan negara. Mahathir mendesak semua Perdana Menteri turun selepas zaman dia. Buktinya luar biasa. Kalau kita lihat, Mahathir sebenarnya seorang negarawan yang ulung. Negarawan kita yang disanjung tinggi, boleh dianggap juga sebagai legenda yang besar. Tetapi kesilapannya ialah apabila Mahathir menyebabkan huru-hara ini dalam negara politik negara kerana tindakan beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri satu ketika dulu. Apabila dia letak jawatan, maka berlakulah kepincangan terus di dalam sistem pentadbiran negara pada waktu itu. Tapi, siapa yang tidak tahu? Hampir semua rakyat Malaysia tahu bahawa hampir keseluruhan Perdana Menteri yang ada di Malaysia adalah Perdana Menteri yang tidak digemari dan tidak disukai oleh Mahathir. Selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri, hampir semua Perdana Menteri yang ada selepas beliau diserang oleh Mahathir cukup-cukup kau-kau. Sampailah UMNO Barisan Nasional tumbang dan tewas besar dalam pilihan raya gara-gara tindakan Mahathir membantu untuk menurunkan Najib Tun Razak. Masih ramai lagi pemimpin dan juga pengikut UMNO sebenarnya masih terluka dengan tindakan Mahathir, yang mana beliau bertindak luar biasa tersebut. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya perkenalkan dulu pada anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Kita sukar untuk sembuh daripada semua jenis penyakit. Dan kita juga mudah kena penyakit, mudah letih, mudah kena jangkitan dan sebagainya kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh. Tetapi apabila imun badan kita menjadi kuat, diajar menjadi bijaksana, dididik menjadi bijaksana, maka kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan di abad ini dan halal serta diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Baiklah, ini adalah kebenarannya. Mahathir dipanggil kini. Netizen menulis sebagai Mahathir kini sebagai bapa perpecahan negara apabila dia banyak kali lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana, sokong sini, sokong sana. Akhirnya dia pula bersekapal. Tinggal satu kapal, tinggal dalam satu bilik bersama dengan PAS Bersatu dan Gerakan. Ini menjadikan bahan menjadi bahan yang disindir dan kena troll. Bapa perpecahan negara Mahathir desak semua Perdana Menteri turun selepas zaman dia. Pada tahun 2009 ialah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Walau bagaimanapun pada waktu itu juga Mahathir tetap bising. Anda masih ingat betapa Mahathir beraninya mengkritik pemerintahan Ismail Sabri Yaakob. Lalu Mahathir kembali semula untuk membantu UMNO. Tapi kali ini Najib pula yang mahu diturunkan oleh Mahathir kerana dituduh mempunyai skandal yang besar berkait dengan 1MDB. Pribadi yang ketiga yang didesak oleh Mahathir untuk letak jawatan selepas zaman Mahathir ialah Tun Muhyiddin Yassin. Dan
Perdana Menteri yang terkini ataupun sebelum Anwar Ibrahim, yaitu Ismail Sabri Yaakob juga, kita tak pasti sangat sejauh mana peranan Mahathir untuk Ismail Sabri Yaakob ini meletakkan jawatan ataupun membubarkan parlimen. Tapi yang pastinya sekarang ini Anwar Ibrahim menjadi sasaran utama Mahathir. Anwar Ibrahim menjadi sasaran utama Mahathir untuk mendapatkan semula kuasa. Ada netizen menasihati Mahathir, kata mereka, cukuplah Tun dah terlalu tua. Jangan sampai sudah terlalu tua baru menyesal karena tidak menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam satu hantaran ataupun dalam satu pendedahan di Sinar Harian yang dibuat oleh Wong Chin Huat, salah seorang penganalisis politik terkemuka di Malaysia. Beliau bertanya satu soalan, turun Anwar yang akan naik siapa? Wah, itu persoalan besar. 2 tahun setengah selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tampuk pemerintahan negara, Malaysia sering terperangkap dalam tarik tali sorokan oleh dua pihak. Puak pertama membela Anwar. Mereka memberikan pelbagai alasan mengapa Anwar tidak melakukan reformasi atau memperkecilkan gejala anti-reformasi. Menjadi pertanyaan kita hari ini pada petang ini ialah apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional kalau Anwar Ibrahim betul-betul turun? Siapa yang akan mereka naikkan? Okey. Oleh sebab itulah ada satu hantaran tular di Facebook yang menyebut siapa bakal Perdana Menteri Malaysia kalau Anwar Ibrahim turun. Nama ini betul-betul mengejutkan kita semua. Tidak pastilah Anda sokong atau tidak kalau benar-benar berlaku. Bolehkah dia menandingi Anwar Ibrahim? Bolehkah dia setanding dengan Anwar Ibrahim atau dia lebih teruk daripada Anwar Ibrahim? Dihantar dalam Friends Pakatan Harapan menyatakan, spekulasi menyatakan kononnya berlaku pencalonan Perdana Menteri baharu untuk Perikatan Nasional. Nak tahu siapa? Tunggu dulu. Sebelum itu saya kongsikan dulu. Ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan seimbang. Apabila imun badan kita menjadi kuat dan seimbang, kita jadi kuat, kita jadi sehat dan imun badan kita bertindak mengalahkan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita karena imun kita menjadi kuat dan bijaksana. Malangnya, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak diajar dengan baik, maka kita tidak sembuh, bahkan mudah pula diserang penyakit. Tapi dengan adanya imun badan yang kuat dan bijaksana, kita sukar kena penyakit dan kita juga cepat sembuh daripada penyakit dan kita juga sentiasa kekal sehat. Jadi, dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia, serta diluluskan oleh KKM. Dapatkannya sekarang, jangan bertangguh-tangguh, karena bertangguh mungkin akan merugikan Anda semua. Baiklah saudara-saudara sekalian, cadangan terkini, berita terkini, siapa pilihan Perdana Menteri yang akan menggantikan Anwar kalau Anwar turun esok. Perikatan Nasional kononnya telah memilih dan mencadangkan Syahidan Kasim menjadi Perdana Menteri ke-11 pada 27 hari bulan. Besok 26 hari bulan, himpunan turun Anwar dijangka akan berlaku. Walaupun sudah ramai yang menjangkakan himpunan itu adalah himpunan batuk atas tangga yang hanya akan merugikan ramai penduduk, juga kos keuangan yang merugikan. Selain itu, menyebabkan kesesakan lalu lintas yang paling teruk sekali.
Jadi berita terkini ini spekulasinya menyatakan kononnya Perikatan Nasional telah pun bersedia untuk menjadikan Shahidan Kasim menjadi Perdana Menteri ke-11 pada 27 hari bulan. Setujukah Anda dengan spekulasi dan juga cadangan ini? Kalau betul Shahidan Kasim menjadi Perdana Menteri, apa agak-agak jadi dengan negara ini? Saudara, satu lagi paparan yang menarik. Kita jumpa lagi untuk isu yang seterusnya. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tun Faisal kena tamparan padu maut. Cuba mau malukan Anwar Ibrahim, kepimpinan Anwar Ibrahim, dengan menyatakan kononnya pada zaman Perikatan Nasional, harga RON 95 pernah mencecah RM1.25. Itu pendedahan Tun Faisal. Tapi rupa-rupanya dia cuba nak malukan Anwar Ibrahim, cuba nak mengangkat Muhyiddin. Akhirnya Muhyiddin sendiri yang kantoi dan malu. Dan dia tak sedar rupa-rupanya apa yang dia cakap itu sedang memakan diri Perikatan Nasional. Bekas timbalan Ketua Pengarah JKOM, Tun Faisal Ismail, tampil mengimbas semula beberapa pencapaian ketika era pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional, khususnya berkaitan usaha menurunkan kos sara hidup rakyat. Dalam satu hantaran di Facebook, Tun Faisal menyatakan harga RON 95 pernah diturunkan kepada RM1.25 seliter dan diesel hanya kepada RM1.43 seliter. Pada April 2020, selain kadar dasar semalaman OPR dikurangkan ke paras terendah 1.75. Itu Tun Faisal kata. Tapi rupa-rupanya apa yang berlaku memalukan beliau sendiri, yang mana menunjukkan kelemahan beliau sendiri dalam menganalisis perkara penting, fakta, bahkan kelemahan beliau dalam mengingat apa yang berlaku pada tahun tersebut. Ini jawaban kepada apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin yang kononnya menurunkan harga minyak itu, tapi rupa-rupanya jauh daripada itu, dia kantoi. Sebelum saya teruskan ulasan ini, izinkan saya untuk berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang mendidik dan mengajar, menjadikan imun badan kita kuat selama-lamanya, kuat daripada yang dulu. Sebab secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, dan apabila imun badan kita mengganas, kita kena penyakit. Penyakit yang pelbagai daripada kecil sampailah besar. Kita tak akan sembuh daripada penyakit itu karena imun badan Anda lemah. Tetapi apabila imun badan kita menjadi kuat, dididik jadi bijaksana, dididik boleh recognize, boleh mengenal pasti mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita, maka kita boleh jadi sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita bertindak seperti seorang doktor tentera yang melawan penyakit dari tubuh badan kita, menghapuskan akar penyakit daripada tubuh badan kita. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, produk ini lulus KKM dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Baik, rupa-rupanya ini rahsia Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 yang ramai tak tahu. Tun Faisal menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia kata RON 95 pada zaman Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin Perdana Menteri pada waktu itu, yang mana menjadi Perdana Menteri kerana ada tebuk atap. Dulu hanya RM1.25 seliter. Itu yang berlaku pada tahun 2020, kata Tun Faisal, dirujuk oleh Sam Gaz. Apa yang berlaku? Pertanyaan besar ini muncul. Rosakkah mental dia nih? Rosakkah mental Tun Faisal pada waktu itu? Dia tak tahukah zaman pandemik COVID-19 seluruh dunia menurunkan harga minyak sebab lockdown seluruh dunia. Tahun 2020 Muhyiddin berharga RM1.25 seliter. Harga minyak Brent
ringgit setong. Itulah perbandingannya. Tahun 2020 harga setong hanya 84 ringgit, tapi minyak yang diberikan harganya oleh Muhyiddin 1,25 seliter. Tetapi pada tahun ini, tahun 2025, pada zaman Anwar menjadi Perdana Menteri, harga minyak hanya telah menjadi sangat rendah, menjadi RM1.99 seliter. Harga minyak global terkini RM390 satu tong. Nampak bezanya? Nampak bezanya. Zaman Muhyiddin tak perlu tanggung subsidi sebab minyak memang murah. Bezanya, Anwar kekalkan harga rendah dalam keadaan ekonomi global mahal sekarang. Itu lebih mencabar dan bertanggungjawab. Jangan banding waktu krisis dengan waktu pemulihan. Lemah Ketua Penerangan Bersatu ini, kata Syam Gaz. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.